bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mudah nak menentukan kedudukan hadis pun mereka tak pandai, bergantung kepada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnul Jauzi. Kenapa pula mereka angkat bahu kata dalam bidang ijtihad keluarkan hukum daripada Al-Quran Al-Hadis ni tak perlu ikut imam mazhab, tak perlu Syafi'i, tak perlu Abu Hanifah, kita sendiri boleh amal, Quran ada, hadis ada. Kalau kira tak perlu ikut mana-mana ulama, mana-mana imam dalam bab hadis pun, janganlah ikut imam, jangan menerima ilmu yang ditinggal oleh imam-imam muhaddisin, kata sahih, dhaif, hasan, maudhu', jangan sebut. Baulah adil. Dalam bidang hadis pula ikut imam, dalam bidang ijtihad pula sepak buang imam. Kalau kira-kira imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, imam-imam hadis tu kalau banding dengan imam-imam mujtahidin seperti imam Pak Mazhab, siapa lebih tinggi darjat? Jawapannya, imam-imam mujtahidin itulah lebih tinggi darjat. Imam muhaddisin ni kebolehan mereka terhad. Mereka hanya hafal hadis, mereka tahu kedudukan darjat hadis, sahih, dhaif, hasan, maudhu', dan mereka ingat hadis-hadis sampai mereka boleh riwayat balik kepada orang lain. Walaupun mereka tidak mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mengapa. Kira muhaddis, syekhul hadis, kalau dah hafal 100,000 hadis, hafizul hadis. Kalau dah hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad, hujjah. Maknanya itu hanya mereka menguasai bidang ilmu hadis dengan cara mereka menghafal hadis dan mengenal darjat kedudukan hadis. Walaupun yang dah hafal 100,000 hadis seperti Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani boleh syarah Sahih Bukhari, seperti Imam Nawawi Hafizul Hadis hafal 100,000 hadis, boleh dia syarah Sahih Muslim. Hafiz Jalaluddin Sayuti hafal 100,000 hadis, pandai tulis tafsir Jalalain. Walaupun begitu, mereka pun tidak sampai darjat mujtahid, tak sampai darjat seperti Imam Pak Mazhab tu, apa lagi kita. Jadi itu golongan muhaddisin, hanya dia menguasai mufassirin, muhaddisin, pandai tafsir, pandai syarah hadis, pandai riwayat hadis, dah hafal banyak hadis, kedudukan darjat hadis mereka tahu, hal-hal rawi mereka tahu. Walaupun begitu, mereka tidak sampai lagi peringkat mujtahid. Yang sampai peringkat mujtahid mutlak itu Imam Pak Mazhab. Mereka ni muhaddis lagi mujtahid. Kalau tidak pandai Al-Quran dan Al-Hadis, macam mana mereka boleh keluar hukum daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tu? Jadi mereka lah lebih memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu Imam Tirmizi dah tulis dalam kitab Sunan Tirmizi bab mandi mayit, di situ ada tulis wa kadzalika qala al-fuqaha, ada satu jumlah, dan demikian itulah kata fuqaha. Fuqaha maksudnya mujtahid. Wa hum a'lamu bi ma'anil hadis, mereka lah sedangkan mereka lah lebih mengerti dengan maksud sebenar hadis tu. Jadi maksudnya imam-imam mujtahid ni lebih mengerti maksud Al-Quran dan Al-Hadis berbanding dengan mufassir dan muhaddis yang wujud kemudian. Jadi Imam Bukhari katalah dia tu muhaddis dan juga mujtahid sebab dia pandai ijtihad. Seperti mana imam-imam mujtahid tu Allah bagi kebolehan sama dia
Tapi walaupun kitab Sahih Bukhari itu masyhur, tapi ikutan dengan ijtihad Imam Bukhari tidak dimakbul di sisi Allah. Maksudnya seperti mana ijtihad keputusan hukum yang dibuat oleh Imam mazhab ni sejak lingkungan 150 Hijriah sampailah hari ini masih kekal. Tapi setelah Imam Bukhari siap dengan ijtihad dia, walaupun hebat ijtihad dia, tidak ada satu golongan kaum muslimin yang ikut mazhab Bukhari, tidak ada. Cuma Sahih Bukhari, hadis-hadis ni sahih, ijtihad Imam Bukhari ni begitu hebat, begitu mendalam, itu kita boleh tahu. Tapi adakah golongan manusia ikut ijtihad Imam Bukhari seperti mana ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, Hanafi, ikut ijtihad Imam Syafi'i, jadi golongan ikut mazhab Syafi'i? Adakah atas muka bumi ni mereka yang ikut ijtihad Imam Bukhari, mazhab Bukhari? Tidak ada. Maknanya makbul ammah, penerimaan berterusan diperolehi kepada imam-imam pak mazhab tu. Sampai sekarang ijtihad mereka ni dikagum dan disanjung tinggi. Cuma ada beberapa golongan manusia yang diracuni fikiran mereka oleh musuh-musuh Islam. Mereka bangkit sekarang ni usaha supaya umat Islam ni singkirkan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu dan mereka mula ajar umat Islam berani kritik dengan alim ulama dulu dan menjadi biadab dengan imam-imam mujtahid.